dia cancel, agak-agak dia jadi apa? Dia turunlah balik. Masalah kita Nisa kata minyak masak tak ada, jumpa beli satu bonek kereta. 10 kedai dah pergi cari tak jumpa, satu kedai jumpa. Ni dia banyak, dia beli 10 paket tuan-tuan. Memang tak cukup lah. Masalah dia sebab kita tidak menggunakan kuasa yang kita ada. Kita takut nak gunakan kuasa tu, takut mati. Minyak masak tak ada, tak apa, bakar. Buat ikan bakar. Larat nak makan ikan bakar je ustaz, kukus. Larat kukus je ustaz, rebus. Banyak pilihan. Macam orang salin rebus ustaz, makan mentah. Selesai masalah. Tak mati tuan-tuan dengan tak ada minyak. Tapi masalah kita sekarang takut untuk bercakap. Bila takut untuk bercakap, diam, tak kata apa. Orang buat tokong depan rumah kita pun tak kata apa. Padahal bukan tanah mereka, bukan tanah siapa. Tak, tanah ni dia baru dibuat. Kita takut nak tegak. Nak tegak boleh. Aneh ada apa sini buat tokong-tokong apa. Semalam juga ini Sami sudah mimpi, ini dewa, ini tempat sudah jadi tokong semayang punya tempat. Semalam juga itu Sami sudah mimpi punya. Itu macam kah? Buat tak apa. Buat saya tak marah, buat. Besok tuan-tuan buang malam tu. Bacak tu buang lah. Bila dia mai dah buat simen, buat bata pula, nak buat bina sikit, dia mesti tanya, semalam kita sudah pacak ini tiang, sudah mana pergi haji? Semalam juga saya ada mimpi, dia suruh buang balik. Kan selesai masalah. Kemarin hang mimpi, dia suruh buat. Malam tadi saya sudah mimpi, dia sudah mimpi, suruh buang di tempat. Itu je cara dia. Tuan-tuan berani bercakap. Masalah kita ni diam, tak mau bercakap, diam. Daripada 3 batang tiang, akhirnya naik kuda. Apa boleh buat? Beratus-ratus mengalahkan masjid dan surau dah jumlah dan banyaknya. Baik, kemudian. Ataupun katanya, tetapi jikalau sesungguhnya seseorang mengetahui saudara atau orang-orang kenalannya berbuat barang yang menyalahi hukum syarak, cukup berani dan cukup suka menerangkan yang benar, berkhabarlah ia dan memberilah nasihat, bercakap kepadanya yang hak. Dan orang yang diberi nasihat itu pula bolehlah mengambil iktibar. Yang tu yang disuruh cakap, kurang-kurangnya lepas kita beban kita, lepas tanggungjawab kita di hari kiamat. Memanglah nak bercakap ni susah ustaz. Saya tak tahu ustaz, luah mati mak, telan mati bapak ustaz. Cakap pun payah, tak cakap pun payah. Siapa suruh luah, siapa suruh telan? Yang Nabi suruh cakap. Cakap lah. Tak takut dia terasa, biar dia terasa, janji Allah tak terasa. Takut dia marah ustaz, biar dia marah, janji Allah tak marah pada kita. Inilah yang mencabar iman kita, yang disebut sebagai qaulun ma'ruf, bercakap yang baik-baik, yang disebut oleh Allah dalam Quran, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah dia, menyuruh orang buat baik, menyuruh orang buat mungkar, menyuruh melarang orang buat mungkar. Yang inilah yang susah. Menyuruh orang buat baik senang, melarang orang buat mungkar itu yang tak berani. Kita tengoklah sekarang ni yang duk bising dalam paper sekarang ni, seorang penyanyi laki-laki menyanyi sampai buang baju. Dia buang baju, dia buang singlet, dia buang t-shirt, dia buang singlet, tinggal Superman di sini. Dia teringin nak jadi Superman ke mak? Heboh merata, kena gam lah, kena buat kerja apa kebajikan 6 bulan, khidmat masyarakat 6 bulan. Padahal dia laki-laki, dedah baju tak apa, mampu pilih dia dedah apa-apa, jangan aurat sudah. Sakat tak pakai baju tak apa, tuan-tuan pergi siram pokok bengang kan pakai baju pun. Laki-laki tak apa, yang salahnya, yang panya perempuan. Laki-laki buka baju tak apa, yang panya perempuan. Faham ni? Nampak tak? Yang laki-laki buka baju tak apa, yang panya perempuan. Sekarang ni perempuan buka baju dalam TV, kenapa tak ambil tindakan? Yang tu lagi besar. Pakai skirt, pakai baju dalam saja ni apa hal? Oh, yang tu tak apa ustaz, dia menghayati watak. Kalau otak hang menghayati watak. Patutnya yang tu lah yang kena marah, sebab mendedahkan aurat. Yang laki-laki ni marahlah juga, tak ada adab. Tapi daripada segi hukum, dia buka baju tak apa.
Bukannya aurat membadan lelaki-lelaki, yang auratnya daripada pusat ke bawah. Cuma tak warok lah. Kalau malam ni saya mengajar tak pakai baju, tak apa. Pakai kain pelikat saja, sah. Tak apa, tapi tak warok. Tuan-tuan, aku tak mau ikut mengaji dengan saya. Tapi kita sekarang ni, yang halal kita tak apa perasan, yang haram kita tak apa perasan, yang halal tu yang kita ambil berat sangat. Yang perempuan penyanyi-penyanyi mendedahkan aurat lah apa semua, yang tu lagi besar. Yang kena kita hapuskan pemakaian-pemakaian yang menjolok mata macam itu. Kemudian katanya, ataupun takut menjadi masam mukanya dan marah dengan agak-agak, dan belum diketahui hal orang yang dikatakan kepadanya hak itu. Baik sabda Nabi, fakana fi maqala innahu yunsabu likulli ghadirin liwa'u yaumal qiyamah biqadri ghadratihi. Maka adalah pada barang yang disebutkan oleh Nabi, ingat-ingat, jaga-jaga, bahawasanya didirikan bagi tiap-tiap orang yang belot dan menyalahi janji itu akan bendera, tanda belotnya pada hari kiamat, sepanjang belotnya di atas punggungnya di hari kiamat. Nabi kata, siapa-siapa yang dapat amanah, siapa-siapa yang dapat jawatan, siapa-siapa yang mendapat pangkat, siapa-siapa yang mempunyai kuasa, tiba-tiba belot, mungkir pada amanah, ataupun melakukan penyelewengan di hari kiamat, bila dia berjalan di padang mahsyar, malaikat meletakkan bendera sebagai tanda orang ini tidak amanah. Berjalanlah dia daripada kebangkitan kuburnya sampai kepada mahsyar dengan keadaan bendera di punggungnya. Sebanyak mana dia membelot, sebanyak itulah tingginya bendera itu. Semakin banyak dia menyeleweng, semakin tinggilah benderanya di hari kiamat, sebagai tanda orang ini adalah orang yang tidak amanah kepada jawatan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada jawatan, syukur pada Allah, sebab Allah pilih kita dapat jawatan. Dan kehendak daripada syukur itu ialah kena amanah. Tuan-tuan tak amanah saja, belok saja, siap di hari kiamat. Sebab tu juga, kalau tidak ada jawatan pun